Itu kata kat orang Pondan, kita dah berdiri lama dah. Tapi Yang Mohamad, betul, saya setuju Yang Mohamad dia bukan Pondan. Sebab itu dia berani hentam Tun Dr. Mahathir semalam. Bila Tun Dr. Mahathir tak ada dalam Dewan. Waktu Tun Mahathir ada dalam Dewan tu, dia cium tangan. Tun Mahathir tak ada dalam Dewan, baru dia kata, pergi tanya Tun Mahathir, apa ada ke waktu dia dulu? Memanglah. Ya, soalan ni. Ya. Waktu zaman Tun Mahathir memang tak ada benda-benda ni, sebab yang ada jenis-jenis ni, semua jenis-jenis macam ni lah. Zaman Tun Mahathir. Sebab tu tak ada benda tu, semua pakai cium tangan. Apa nama Yang Berhormat Speaker, saya nak balik kepada isu berkaitan dengan apa yang disebut sejak daripada semalam dan juga pagi tadi oleh Yang Berhormat Menteri, bahawa proses ini mesti ikut proses biasa, iaitu kita kena report kepada badan penguatkuasa itu dulu, kemudian kalau badan penguatkuasa itu tak ambil tindakan, barulah pergi kepada Suruhanjaya ini. Jadi saya lihat bahawa ini merupakan proses untuk kita melambatkan proses untuk memperbaiki persoalan isu integriti yang ada dalam agensi-agensi penguatkuasaan ini. Jadi bagi saya bahawa masih ada ruang lagi di peringkat badan-badan ini, umpamanya polis. Kadang-kadang kita tak dapat satu kejelasan masa tempoh yang munasabah, berapa lama report kita itu dia boleh tutup kes, kalau kita boleh tahu bahawa dia tidak ambil tindakan ataupun tidak ambil tindakan. Jadi bermakna bahawa dia boleh lengah-lengah, dia kata kes ni belum selesai lagi, dia masih dalam penyiasatan, jadi maknanya berlarutan. Kemudian bila dah sampai pada satu peringkat, baru datang kepada Suruhanjaya ini. Kemudian Suruhanjaya ini pula siasat pula, lalu Suruhanjaya tidak boleh ambil apa-apa tindakan, dia hanya memanjangkan, merujuk kepada agensi-agensi ini balik. Jadi saya tak nampak mengatakan bahawa kita dapat memperbaiki soalan integriti yang menjadi isu yang besar dalam negara kita, kerana badan ini masih tidak diberikan kuasa seperti yang disebut tadi, bahawa dia hanya boleh merujuk. Kalau dia rujuk, badan yang dirujuk itu tidak ambil apa-apa tindakan, dia tidak ada kuasa untuk ambil tindakan terhadap badan yang dirujuk itu kerana tidak ambil tindakan. Jadi tak ada apa benda lah yang boleh memperbaiki integriti. Jadi ini yang saya minta penjelasan lanjut daripada Yang Berhormat. Tuan Ketua, pertama tentang Tun Mahathir ni saya nak bagi tahu. Tun Mahathir, saya tidak pernah duduk dalam pembangkang. Daripada mula sampai sekarang dalam kerajaan. Waktu tu dia ketua kepada kerajaan. Kalau dia tidak serang kerajaan, saya nak marah dia buat apa? Wayar saya belum putih lagi. Ya? Tapi kalau hari ni dia sudah bersekongkol dengan PAS, PKR, DAP, dan hari-hari dia serang kerajaan, apakah saya nak duduk diam? Saya akan bela kerajaan seperti mana saya bela kerajaan waktu dia jadi Perdana Menteri dulu. Tidak ada lagi prinsip saya. Ya? Serang kerajaan, saya serang balik. Macam Yang Berhormat juga lah, dengan Marang mesti hormat ketua. Tapi baru-baru ni bila Marang nak baik dengan UMNO, mula dia nak marah juga. Tapi kerana tidak diumumkan, orang tak tahulah kan. Ini tu aja. Ya? Baik. Dan yang Tun Mahathir ni yang terbaru selepas dia masuk UMNO balik, isu rasuah ni. Ya. Tun Mahathir lepas dia masuk UMNO balik, Yang Berhormat juga terima dia masuk UMNO. Ini yang dia kata bahawa majoriti itu orang dia masuk UMNO, dia boleh masuk tak boleh masuk, hak saya. Tapi saya nak bagi tahu, siapa juga tak kira ahli UMNO ke tak ahli UMNO, serang kerajaan saya serang dia balik, itu saja. Mudah saja. Ya, Tuan Ketua, apa penjelasan? Ini berkenaan dengan Yang Berhormat bangkit, iaitu ini melambat-lambatkan. Tak, saya kira macam ni. Kalau macam polis ataupun immigration, dia dah ada dia punya sistem dia sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu dia ada sistem dia, prosedur dia, disiplin dia semua, kita guna dulu saluran asal. Tidak semestinya kalau kita menggunakan saluran asal buat pengaduan, semuanya tidak akan dilayan. Ya, tidak semuanya tidak akan dilayan. Tapi yang mana yang kita katalah nak buat aduan terhadap immigration, semula jadi natural, kita akan buat komplain kepada ketua pengarah immigration. Itu natural. Jadi bila kita hantar surat pada ketua pengarah immigration, tanggungjawab dia untuk menyiasat. Ini memang ruang lingkup kuasa dia. Jadi kita pergilah kepada dia, dan dia ada badan-badan dan prosedur yang tertentu yang dia akan jalankan. Tapi kalau sekiranya setelah kata tidak ada jawapan 1 bulan, barulah ya nak kira berapa tu dia terpulang.
Ada yang sabar, mungkin dia tunggu 2 bulan tak jawab, dia tak tanya lagi. Ada yang kurang sabar, 2 minggu tak dapat jawapan, itu dia dah nak komplain, itu terpulang lah. Jadi apabila badan yang sedia ada itu gagal mengikut pandangan kita, dia mengambil tindakan terhadap aduan yang kita buat kepada seorang kaki tangan dia, barulah kita pergi ke SIAP. Dan SIAP pun dia mesti ikut juga, mungkin ada sebab mengapa terlambat sedikit. Ini semua kita buat supaya akhirnya nanti satu keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Ya, jadi nak dikatakan bahawa SIAP ni melambat-lambat, tidak. Guna dulu saluran yang sedia ada. Komplain tentang polis, hantar ke polis dulu. Komplain tentang immigration, hantar immigration dulu. Sebab ini proses yang sedia ada. Jadi SIAP ini hanya diwujudkan kalau kita tidak berpuas hati kerana aduan kita tidak dilayani. Barulah, itu SIAP memang diwujud untuk itu. Ya? Tapi dalam hal lain ikut saluran yang asal, iaitu kita buat aduan terhadap badan-badan yang berkenaan itu. Tuan itu, saya